tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu pendedahan terbaru yang bagi saya pasti mengejutkan. Salah satu pemimpin terkenal Malaysia, sosok pemimpin yang amat dihormati ramai, disegani ramai. Khairy Jamaluddin, walaupun beliau telah bukan lagi bersama UMNO pada ketika ini, namun ini satu pendedahan terbaru. Pendedahan terbaru yang pasti mengejutkan. Khairy Jamaluddin berkongsi daripada Harapan Daily pada 3 Ogos. Lesen media sosial, cara Khairy layan media ketika dalam kerajaan diungkit. Kenyataan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, agar kerajaan tidak menyalahgunakan sekatan media sosial dilihat mengundang kritikan warganet. Tular kembali dua sedutan video Khairy pada tahun 2016 dan 2017 yang enggan menjawab soalan wartawan serta peringatan bekas Menteri Kesihatan itu kepada setiausahanya ketika itu agar memantau laporan berita supaya tidak kena spin. Rata-rata menyifatkan penyampai radio Hot FM itu sebagai cakap tidak serupa bikin apabila dilihat tidak melayan media dengan sewajarnya ketika mempunyai kuasa politik. Berlagak betul ya, lepas tu ada hati nak cakap orang, kata Rahizul Zulhim. Mungkin dia ingat akan pegang kerajaan sampai bila-bila. Itu yang berani cakap macam tu. Sekarang konon terpaling media pula, tulis Milaniki. Bila ada kuasa, kerek semacam tambah masa, Pak Mertua jadi PM. Dah tak ada kuasa, konon dialah paling prihatin, kecam Mat Unik 67. Khairy dalam audio siar keluar sekejap episod 116 berkata, untuk bersikap adil, beliau menyokong tujuan pelesenan kepada penyedia perkhidmatan, media sosial dan penyedia perkhidmatan pesanan internet dalam menangani jenayah dalam talian. Walau bagaimanapun, beliau risau dalam niat murni kerajaan untuk menangani penipuan dalam talian dan jenayah seksual. Berlaku juga usaha untuk menutup ruang perbincangan politik yang legitimate. Saya rasa itu yang menjadi kebimbangan orang ramai. Saya yakin jika ahli parlimen hari ini berada di blok pembangkang atau aktivis media sosial, pasti mereka akan kecam. Kata ini usaha untuk menutup kebebasan bersuara, ujarnya. Saudara-saudara, ini pasti satu pendedahan terbaru dan pasti mengejutkan Khairy Jamaluddin. Jadi adakah pembawaan ini boleh membawa kepada Khairy tidak lagi diterima oleh mana-mana parti? Tidak lagi diterima oleh parti daripada kerajaan hari ini ataupun mungkin daripada parti pembangkang. Walaupun saudara-saudara ada persoalan ataupun ada gesaan daripada beberapa pihak netizen melalui ruangan komen menyatakan baik KJ sokong kerajaan, sokong Anwar Ibrahim, baik KJ sokong PN ataupun sertai Bersatu dan PAS. Banyaklah cadangan-cadangan itu. Jadi berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu perkongsian. Ini adalah satu kredit baru dan pujian baru untuk kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan secara peribadi ini mungkin jadi penyebab kepada penyokong-penyokong PN akan melompat parti dan terus menyokong kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Itu sudah pasti menjadi satu harapan kepada penyokong PH. Satu laporan ataupun satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 2 Ogos. Adik kakak, tahu tak ringgit kita makin beautiful. Semalam, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, menjangkakan ringgit terus menguku, dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan inisiatif kerajaan untuk menarik pelaburan. Susulan perkembangan positif itu, ramai yang menyambut baik berita berkenaan, termasuk seorang TikTokers yang menggunakan nama Kelantan Today. Dalam videonya itu, pemuda tersebut dilihat memuji kerajaan perpaduan
yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adik kakak tahu ke tak, ringgit berbanding mata wang lain ini makin cantik, makin beautiful. Kita juga telah diiktiraf mata wang terbaik, dan lebih hebat lagi, yang kedua terbaik di Asia bulan lalu. Apa yang lebih penting bagi saya, adik-adik dan kakak-kakak, penganalisis meramalkan ringgit akan lebih mengukuh hingga hujung tahun ini, katanya. Bukan itu sahaja, malah lelaki berkenaan turut mengulas mengenai pelaburan asing yang semakin berkembang di negara ini. Lepas itu joyah dengan pelaburan semakin banyak masuk ini joyah. Malaysia sebenarnya sedang mendahului fasa perubahan besar sehingga keajaiban ini dibincangkan di pelbagai media antarabangsa. Kerajaan kita ni tak nampak gopoh. Mereka sangat berhati-hati dalam mengejar kemajuan. Sebagai contoh, selepas subsidi telur, ayam dan diesel dialihkan, majoriti rakyat hampir tidak terasa akan kenaikan harga barang yang mengejut. Malah harga ayam dan telur semakin stabil. Hari ini MIDF, Amanah Investment Bank, Berhad mengunjurkan ringgit akan terus meningkat pada separuh kedua 2024. Berikutan mata wang itu telah mengukuh melepasi paras RM4.60 berpotensi mengakhiri tahun ini pada RM4.43 akhir 2023, RM4.59. Jadi kalau ini satu kredit baru untuk Anwar Ibrahim, kenapa masih ada yang cuba untuk jatuhkan Anwar? Kenapa masih ada pihak daripada pembangkang, daripada PN untuk membawa pelbagai isu untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim? Sedangkan kita dapat lihat ini satu perkembangan terbaru ataupun satu berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini satu penyebab utama Anwar Ibrahim perlu dipilih lagi pada PRU 16 untuk menjadi Perdana Menteri dan mungkin pada PRU 17 dan seterusnya? Kalau ini berlaku, sekaligus menghancurkan harapan dan cita-cita musuh politik Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, pasti mata dan tumpuan rakyat Malaysia adalah kepada pilihan rakyat kecil Dun Nenggiri. Ada yang berkata pertembungan tiga penjuru bakal disaksikan bagi PRK Dun Nenggiri. Namun seperti yang kita sudah tahu, terdapat pengumuman menyatakan pertembungan satu lawan satu antara PN dan juga calon daripada kerajaan perpaduan di Dun Nenggiri. Namun persoalannya, terdapat parti yang disahkan telah mengaku kalah sebelum berjuang ataupun sebelum bertanding bagi PRK Dun Nenggiri. Kalau nak kata PH ataupun BN mengaku kalah sebelum bertanding, jawapannya adalah tidak. Kalau nak cakap PN pula yang mengaku kalah sebelum berjuang pun bukan. Ini satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarikh 3 Ogos. Parti Sedar Rakyat mengaku kalah sebelum berjuang di Nenggiri. Pada mulanya PRK Dun Nenggiri dijangka akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru apabila pemimpin Parti Sedar Rakyat ataupun Sedar hadir ke pusat penamaan calon di Kompleks Perdana Majlis Daerah Gua Musang. Kehadiran Presiden Sedar Othman Abdillah membuatkan wartawan tertunggu-tunggu siapakah yang bakal dipertaruhkan parti itu untuk mencabar calon Barisan Nasional dan PAS. Namun, sehingga proses penamaan calon ditutup pada jam 10 pagi, Sedar mengaku kalah sebelum bertanding apabila menyatakan sebab untuk tidak menghantarkan calonnya. Menurut Othman, tiada peluang untuk menang jika mereka bertanding di Dun Nenggiri. Kita putuskan tarik diri selepas melihat kekuatan penyokong PN dan BN. Kita sedar kalau kita masuk bertanding,
meskipun peluang nak menang tipis. Katanya ketika ditemui di pusat penamaan calon di Gua Musang, hanya calon BN dan BN yang menyerahkan borang pencalonan pagi tadi. Sebelum ini, Sedar menyatakan hasrat akan bertanding dalam PRK Nenggiri jika kerusi berkenaan hanya ditandingi oleh PN dan BN. Othman tiba bersama beberapa penyokongnya di perkarangan Kompleks Perdana Majelis Daerah Gua Musang sekitar jam 8 pagi, namun berlalu pergi beberapa menit kemudian. Awalnya calon kita sudah sedia untuk bertanding dan calon kita anak tempatan Nenggiri. Walaupun kita tak bertanding, pilihan raya akan datang, kita tetap akan masuk. Persoalannya, mungkin lebih baik kalau parti Sedar ini mungkin mengumumkan saja kerjasama bersama PN ataupun terus dengan kerajaan. Apa komen Anda?